Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada Tuan Pengurus MC kita hari ini menjemput kami untuk sesi ketiga, dan alhamdulillah terima kasih kerana masih setia dalam dewan ini untuk sesi ketiga. Dia dah nak hujung-hujung tengah hari ini kan, dah makan tengah hari ini nak cepat je lah kan. Tapi tak apa, harapnya kita dapat mengupas lebih mendalam apa itu bila sebut inklusif ni kan. Faham ke kita pasal inklusif ni? Jadi saya perkenalkan diri, saya Anja Julia Abu Bakar, juga merupakan Presiden di Dewan Pembangunan Usahawan Sosial ataupun Chamber of Social Entrepreneur Development, dan memang menjalankan syarikat Atina Holdings Sdn Bhd merupakan perusahaan sosial. Kami merupakan mengilang produk tuala wanita dan lampin. Jadi okey. Jadi untuk kita lihat topik pagi ni, bicara niaga bagi sesi ni, menangani cabaran sosial menerusi bisnes. Ni pernah dengar ke tidak? Ini yang kita panggil usahawan sosial kan. Dia memang menjalankan perniagaan tu untuk memberi solusi. Bukanlah nak nak mengubah terus, tapi kita sebagai antara yang kederat kita lah yang mana kita mampu kan. Tapi inklusifkah kita? Ni dia punya soalan ni. Memang kita nak kupas apakah itu cabaran sosial. So, jadi ini adalah satu topik yang luas, merangkumi faktor gaya atau taraf hidup, lokasi tempat tinggal persekitaran, kemasyarakatan, pendidikan dan sebagainya. So, hari ini kita berbincang tentang bagaimana cabaran sosial ini bersama panel-panel kita mempengaruhi aktiviti bisnes kita, dan kita lihat kupasan yang lebih mendalam di sebalik cabaran sosial ini. Memang kat situlah sebenarnya mana je cabaran, di situ ada peluang untuk kita menjalankan aktiviti perniagaan ataupun bisnes. Jadi bersama-sama kita lihat yang 3 orang hebat di depan ni, panelis kita. Saya perkenalkan sebelah kiri saya, the only guy lah. Tuan Imran bin Jamalullah, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Sosio-Ekonomi Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun JAKWA. Kita ada Puan Anita Ahmad, Ketua Sektor Pembangunan Komuniti Yayasan Hasanah. Ni bukan calang-calang kan. Dan ni heroin kita hari ni, Puan Nur Rasyah Osman, Usahawan Bimbingan Yayasan Hasanah. Puan Nur ni memang saya yang terlibat dalam NGO ni memang tahulah bila dia sebut Puan Nur, pernah ni kenal famous Puan Nur ni kan. Hari ni dapat berjumpa, mungkin sebelum ni tak jumpa secara formal dalam grup kan. Ni baru betul-betul jumpa dapat berdepan. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua panel kita sebab sudi menerima jemputan kita pada hari ini. Jadi saya bacakan sikitlah pasal profil kan. Dah sebut-sebut ni kena tahulah latar belakang panel kita ni. Jadi Encik Imran kita ni yang saya sebut tadi, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Sosio-Ekonomi di JAKWA, dan dia mula masa zaman pandemik 2021. Cabaran tu kan, dan masuk agensi baru during pandemik pula tu, dan dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pembangunan usahawan dan koperasi, pertanian serta perladangan. Berpengalaman lebih 16 tahun di dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Itu yang penting, kita nak orang yang kompeten je yang boleh run menjalankan tugasan-tugasan ni. Jadi sebab beliau pernah bertugas di Pejabat Tanah dan Daerah, Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor dan juga SUK Negeri Selangor. So bukanlah orang kata walaupun baru tapi berpengalaman luas dalam sektor pembangunan sosioekonomi. Dan kepada Puan Anita kita, Ketua Sektor Pembangunan Komuniti Yayasan Hasanah, nanti kita dengarkan lebih jelas apa yang masukkan pembangunan komuniti itu kan. Jadi sebagai Ketua Sektor Pembangunan Komuniti di Yayasan Hasanah, merupakan yayasan milik penuh Khazanah Nasional Berhad. Kan nama-nama yang tak asing lagi kita tahulah kalau sebut Khazanah kan. Beliau berperanan dalam merangka strategi sosioekonomi berasaskan komuniti dan pembinaan kapasiti ekosistem sektor yang bukan berasaskan keuntungan. Maksudnya pertubuhan, NGO. Beliau juga memainkan peranan penting dalam aktiviti kemanusiaan sewaktu negara dilanda pandemik kan 2 tahun kan kita, dan juga ketika berlakunya bencana alam. Berpengalaman lebih 20 tahun dalam sektor bukan berasaskan keuntungan, termasuk dalam Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP. Ini lagi profil hebat. Dan Mercy Malaysia,
Beliau membantu merangka dasar bagi kesaksamaan jantina, hak masyarakat orang asli dan orang kelainan upaya. Beliau juga pernah dianugerahkan Eisenhower Fellowship dan John S. Wu Fellowship di Amerika Syarikat. Bukan calang-calang kita independen hari ini. Dan yang kita raikan juga Puan Nuraisyah Osman, usahawan bimbingan Yayasan Hasanah. Lebih mesra dengan panggilan Kak Nur, Puan Nuraisyah Osman merupakan Ketua Komuniti di PPR Lembah Subang dan merupakan salah seorang peserta program keusahawanan Women of Will Yayasan Hasanah, di mana beliau menerima sokongan dari segi kursus, bimbingan dan modal untuk mengembangkan perniagaannya. Cenderung dalam amalan kita semula, beliau telah mewujudkan soap refill station dan kumpulan kugiran muzik. Walaupun orang kata dia jiwa muda kan, dia ambil kira juga pembangunan belia-belia di kawasan dia. Menggunakan alatan kita semula, tak perlulah canggih-canggih, apa je barang boleh jadi instrumen, buat aja, jalan aja. Di samping itu, beliau juga menubuhkan sebuah pusat IT untuk kegunaan golongan remaja di sekitar kediamannya di Lembah Subang. Itu saya kata bukan calang-calang orang, boleh buat banyak benda ni. So kita akan mulakan sesi bicara niaga dengan pusingan yang pertama. Kita ada beberapa pusingan ni, harap semua bersabar dan kita akan terus menjurus kepada poin-poin yang dikongsikan oleh ahli panel kita lah. Dan kita mulakan dengan Tuan Imran kita daripada Jakwa. So, soalan berbunyi, salah satu agenda penting dalam pembangunan negara adalah meningkatkan taraf hidup rakyat. Rakyat merangkumi semua bangsa, kaum, etnik dan lain-lain. Dalam konteks meningkatkan taraf hidup orang asli khususnya, dalam agenda penting ini, bagaimana Jakwa memainkan peranan? Ni bukan senang ni, tapi orang yang pengalaman tu kita nak dengar ni. Silakan Tuan. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, kita dah masuk jam 12. Jadi soalan ni agak orang kata spesifik sebab dia peranan Jakwa itu sendiri. Kalau dilihat Jakwa ni dia bermula pada tahun 1954. Jadi tapi waktu tu namanya Jabatan Orang Asli, JOA. Kemudian bila penubuhan Malaysia tahun 1963, jadi dia tukar kepada JHEOA. Yang ini mungkin orang agak mungkin familiar lah, sebab lama dah menggunakan term JHEOA ni. Kemudian tahun 2011 baru jadi Jakwa, Jabatan Kemajuan Orang Asli. Jadi berdasarkan soalan tadi memang sangat relevan lah ditanyakan, sebab kenapa ditukar nama jadi Jabatan Kemajuan Orang Asli. Memang kita nak spesifik, nak memajukanlah komuniti orang asli ini. Jadi saya kalau boleh quote sikit daripada Akta Orang Asli ataupun Akta 134 ni, peranan Jakwa ni saya kena baca nanti kan takut dia kata mislead pula sebagainya. Jadi yang utama adalah melindungi masyarakat orang asli dan cara hidup mereka daripada kepesatan dan tamadun dan eksploitasi masyarakat luar, di samping menyediakan kemudahan dan bantuan. Ini yang satu. Yang keduanya, melaksanakan pembangunan secara inklusif. Ini dah ada perkataannya. Dah ada perkataannya, inklusif, bagi meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti hidup ke arah kemajuan dengan memartabatkan warisan unggul masyarakat orang asli. Yang itu. Dua, yang ini adalah JIS. Kalau search boleh di Google apa sebagainya, boleh adalah boleh akan didapati tempat ni. Jadi untuk peranan ni, ini dua peranan Jakwa. Jadi secara tak langsung memang kita perlu di Jakwa sini memastikan hak-hak ataupun yang ada pada orang asli itu sendiri kita terbela lah, kita bantu dia. Dengan suasana sekarang pun kita ada dilancarkan oleh Perdana Menteri kita, yang ini Keluarga Malaysia kan. Jadi yang ini memang selari lah, dia dah sekali semua. Itu perkataan inklusifnya. Tak kira dari mana latar belakang kita, bangsa kita ke sebagainya, kita sebenarnya sama kalau diberikan peluang yang sama. Yang itu yang boleh dikaitkan dengan inklusif ni kan. Jadi yang kita spesifikkan mungkin untuk session sesi hari ini mungkin ke arah usahawan sebagainya, tetapi di Jakwa kita mengambil kira yang faktor pendidikan kita tak abaikan, Lepas tu kesihatan, yang ini yang pentinglah. Dan
dari segi meningkatkan taraf hidup dia, kita melalui peningkatan pendapatan dia. Yang itu yang akan datang where it comes lah. Dia inklusif tu yang kita bincang hari ini adalah keusahawanan, dan juga kita explore dari segi koperasi dan juga pertanian. Itu yang memang specifically bawah saya lah, maknanya bawah pantauan saya lah untuk di JAKUA ni. Jadi harap yang itu menjawablah soalan Puan Moderator. Terima kasih Tuan Imran, dia dah kupas lah maksud inklusif tu, dia dah sebut dah. Even pendidikan pun tak diabaikan. Bila sebut sosioekonomi tu, sosial tu dari segi pendidikan, kesihatan. Of course ekonomi tu kita beri latihan, pembangunan kapasiti. Jadi dia menyeluruh, itulah maksudnya inklusif, kita tak abaikan. Walaupun mereka ni kadang-kadang ada yang daerah daripada pinggir bandar hingga ke dalam ceruk-ceruk kat tu pun kita mula-mula buatkan need analysis kan, tengok keperluan mereka dulu kat mana yang kita kena tackle. Tak boleh simply bagi training je, kadang tak faham, confused. Okey, terima kasih. Kita teruskan pada panel kedua kita, Puan Anita Ahmad dari Ketua Sektor Pembangunan Komuniti Yayasan Hasanah. Okey, soalan saya, bolehkah Puan Anita terangkan sedikit mengenai 5 impak area sekejap ni ke? Harap soalan okey, betul lah tu. Maaf, takut scroll lebih kan. 5 impak areas yang menjadikan tumpuan Yayasan Hasanah dalam mendukung agenda nasional menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan berdaya saing dari sudut cabaran sosial. Boleh Puan berkongsi perspektif bagaimana Yayasan Hasanah menjayakan inisiatif-inisiatif di bawah 5 impak areas tersebut. Dia punya akronim tu 5. Terima kasih Penanja. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Seperti yang telah disebutkan sebelum ni, Yayasan Hasanah adalah sebuah yayasan di bawah Khazanah Nasional, di mana program kami semua memang untuk national agenda, ya, membangunkan Malaysia secara keseluruhan. Saya rasa itulah nombor satu lah, kalau nak disebutkan secara inklusif. Bermakna kami tak kira kaum apa, di mana, di sudut mana, asalkan untuk membangunkan Malaysia, kami akan memberi bantuan sebanyak seboleh. So semua kami cover di Sabah, Sarawak ke di mana-mana. Itu nombor satu. Nombor dua, kami kenali juga untuk membangunkan Malaysia sebagai negara yang successful. Memang kita tidak boleh tidak boleh menolong dengan satu cara. That's why kita ada 5 impact areas. Yang nombor satu, pendidikan. Apa-apa yang kita nak buat di negara ni ataupun di seluruh dunia ni, kita tidak boleh buatlah kalau tidak menolong secara pendidikan, ya. So kami buat pendidikan di sekolah, dan juga kami bagi scholarship juga untuk students pergi ke luar negara dan juga di Malaysia untuk melanjutkan pelajaran mereka. Yang nombor dua adalah pembangunan komuniti. Dan bila kami bercakap mengenai pembangunan komuniti, dalam semua program kami tidak hanya melihat kepada menolong seorang individu. Kami nak tengok secara holistik, sebab di sekolah ataupun di komuniti memang ada banyak cabaran. Tapi kalau kita nak bangunkan Malaysia secara keseluruhan, tak boleh nak fokus kepada individu, dan oleh itu kami fokus kepada pembangunan komuniti. Dan Kak Noni adalah daripada salah satu komuniti yang kami memberi banyak sokongan. Dan ketiga, walaupun kami tak tengok kepada pendidikan, itu human capital, kepada manusia, dan keduanya kami melihat kepada komuniti, juga manusia, kita tak boleh ignore alam sekitar pula. Alam sekitar kita pun mustahak. Kadang-kadang kita take for granted kan pokok-pokok, kita take for granted kita punya harimau di hutan-hutan kami, dan juga kebersihan sungai dan laut. So semua yang itu pun kami tengok, sebab manusia perlu duduk di alam sekitar yang bersih sebanyak seboleh. Dan akhirnya dalam membangunkan Malaysia sebagai untuk mengadakan identiti yang kuat di Malaysia, kami juga melihat kepada sokongan kepada seni, kesenian kami. Apakah identiti kami dari segi kesenian? Daripada tarian-tarian kami di Malaysia, tak kira bangsa semualah. Itulah inklusifnya kan. Kita tak tengok macam
sebagai tarian Melayu saja, tapi semua tarian India ke orang asli semua kami memberi sokongan, dan juga kepada heritage kami. So kami pun terutamanya anak muda ni asyik digital, dia lupa adat-adat yang lama. So kami nak ingatkan, jangan lupa adat kita. Apakah adat kita, apakah keadaban kita. Itu mustahil untuk menunjukkan identiti kuat. Kalau tidak, kalau kami tidak melihat kepada identiti kami, maknanya kita senang je jadi macam orang Indonesia ke orang Singapura, tapi apa identiti kami? So kebanyakan sokongan kami juga kepada sokongan kepada arts and heritage lah. Akhirnya kami juga percayai bila kami nak menjadi buah negara yang kompetitif, kita tidak boleh membuat sesuatu tanpa pengetahuan. So kita juga ada pillar knowledge, di mana kita juga buat research dan juga kepada policy, dan menolong juga kerajaan Malaysia untuk mengembangkan dasar-dasar yang terbaiklah untuk negara. Itulah dalam itu kupasan ni. Ada yang ambil nota ke 5 impact areas tu daripada pembangunan capacity kan, pendidikan tu dikhususkan, human talent, human capital, kita modal insan, dan juga sosioekonomi, kat mana pembangunan ekonomi. Ekonomi pun ada cabang dia juga, infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan Puan Anita sebutkan juga tentang kita punya contribution terhadap alam sekitar, planet kita ni. Dia bukan yang kata benda ni nak kena besar. Contohnya macam nanti Puan Nur kongsikan, dia buat soap refill, macam mana, ialah dia punya contribution tu mengumpul minyak-minyak yang dah diguna. Tak perlu orang kata nak kata kena jadi saintis ke kan kalau melibatkan alam sekitar. Dan yang terakhir, culture, budaya tu. Kita jangan ambil mudah, sebab kita tengok negara jiran kita kan, bagaimana sektor orang kata orange economy ataupun ekonomi dia sebut dia culture lah yang lebih kepada apa, kalau negara jiran seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dia tak ambil orang kata mudah, di mana dia buatkan pembangunan budaya juga, supaya kita apa orang kata balance, seimbang lah kita punya bila disebut tentang nation building ni, bukan agenda yang kecil-kecil. Okey, seterusnya ni kita nak tanya Puan Kak Nur kita, Puan Nur Aisyah Osman, Usahawan Bimbingan Yayasan Hasanah. Jadi Kak Nur, selaku usahawan di bawah bimbingan Yayasan Hasanah, boleh tak Puan kongsi pengalaman bagaimana Puan bermula dan pencapaian Puan hingga tahap sekarang? Berapa lama dah dengan dapat bimbingan Yayasan Hasanah ni? Apakah cabaran, dan mungkin kongsikan orang kata antara orang kata tips-tips lah bila ada satu cabaran yang kalau kita dengar ni lain daripada lain kan. Maksudnya kalau orang tak kerjasama, itu biasalah. Kita nak dengar yang luar biasa. Satu tu apa point kalau orang kata nak membangunkan komuniti sekitar, terutama di PPR Lembah Subang. Silakan Puan. Okey, terima kasih Puan Pengerusi. Salam sejahtera semua. Saya datang daripada PPR Lembah Subang. Saya sebenarnya berniaga makanan dan minuman. Lebih spesifik masakan Melayu lah. Jadi saya mulanya berniaga dari rumah saja, suka-suka untuk cari pendapatan sampingan masa tu. Tapi kemudiannya sesuatu berlaku, saya terpaksa fokus dan serius dalam bidang perniagaan ni, kerana ia menjadi punca rezeki saya satu-satunya untuk meneruskan kesinambungan hidup saya bersama dengan 3 orang anak ketika itulah, iaitu bila arwah suami saya meninggallah pada ketika itu. Kemudiannya saya diperkenalkan dengan Yayasan Hasanah melalui Women of Will. Jadi mereka memberikan bantuan keuangan untuk saya mengembangkan lagi perniagaan saya, dan juga di samping itu mereka tidak hanya memberikan bantuan keuangan, mereka juga bagi program-program sokongan selepas tu. Antaranya macam program-program seperti celik keuangan, perakaunan perniagaan, pemasaran digital. Kita juga ada kelas-kelas berbentuk baking, motivasi, nutrisi, dan juga leadership. Ada banyak juga yang lain, dan satunya yang paling memberi impact pada saya adalah kursus untuk leadership. Jadi melalui kursus leadership ni saya banyak belajar macam mana nak menjadi seorang yang berjaya, macam mana saya kena berusaha untuk lebih keluar daripada kepompong yang saya ada.
Jadi dari situ saya memulakan perniagaan saya, mengorak langkah daripada saya berniaga di rumah, kemudian saya menyewa gerai di tepi-tepi jalan, kemudiannya saya menyewa satu premis yang mana sampai sekarang yang lebih selesa untuk saya lah. Kemudiannya saya juga dalam apa juga kita buat mesti ada cabaran. Jadi cabaran saya memanglah pertamanya dari segi persaingan untuk produk tu sendiri kan. Sesama saya di sekitar Lembah Subang tu dan di sekeliling kita pun ada banyak masakan yang sama, maksudnya produk yang sama dengan saya. Yang keduanya saingan dari segi makanan luar negara, yang mana kita rakyat Malaysia memang senang adopt makanan-makanan dari luar ni kan, macam masakan Korea, Jepun, Indonesia dan sebagainya. Dan cabaran saya seterusnya adalah kenaikan harga barang yang tak menentu dan tak terjangka. And then keduanya dan seterusnya adalah bila berlakunya PKP, itu memang sangat-sangat memberikan cabaran yang hebat lah. Seterusnya adalah kesihatan saya sendiri, yang mana saya pun adalah pengidap penyakit kronik dan juga anxiety. Jadi saya ambil inisiatif untuk menangani cabaran tu. Saya melalui kursus-kursus yang saya dah join dengan bukan hanya dengan Women of Bila Yayasan Sana, tapi juga dengan NGO-NGO lain yang saya berkolaborasi. Saya mencari sesuatu faktor yang lain dalam masakan saya. Maksud saya tu something wow yang kita ada dalam produk kita. Jadi itu yang membolehkan kita boleh bersaing dan bertahan sehingga sekarang saya dah 7 tahun lah dalam bidang makanan dan masakan Melayu ni. Kemudiannya saya juga belajar memasarkan produk saya secara online ataupun digital marketing ni saya belajar juga, walaupun pada mulanya memang agak susah sebab faktor usia kot. Sebab digital ni dia sangat cepat. Bila saya baru belajar sikit, besok dah ada yang lain baru, ada lain baru kan. Saya satu cabaran betul. Tapi bagi saya tak ada yang mustahil. Saya usaha juga sehingga saya berjaya meletakkan perniagaan saya di Shopee Food, di Foodpanda, di GrabFood dan juga di laman sesawan lain, dan saya juga menyediakan runner saya sendiri untuk perkhidmatan penghantaran makanan di sekitar tempat saya tinggal lah. Dan kemudiannya saya juga fokus kepada catering ataupun food pack untuk jamuan ataupun sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian saya fokus juga kepada peralatan untuk meja VIP. Jadi bila saya ada dapat order, jadi saya dah senang sebab saya ada peralatan sendiri, saya dah tak perlu menyewa lah. Dan kemudiannya ada juga orang lain yang nak guna, dia akan datang pada saya dan sewa pada saya pula lah. So itu juga suatu pendapatan pada saya. Wow. And then kemudiannya dari segi kesihatan tu, saya kena jaga diri saya sendiri. Jadi saya kena pastikan diri saya sentiasa berada di tahap kesihatan yang baik, dan saya boleh beraktiviti untuk berniaga, bersosial dan juga menjalankan kerja-kerja sukarelawan saya lah. So itu antara yang dapat saya kongsikan lah. Wow. Terima kasih. Memang ini yang kita panggil, kalau macam saya dalam bidang konsultan sosial, kita memang ada satu kita panggil apa sahaja aktiviti kita buat tu, itulah kita tengok keberhasilan dia, outcome based project. Macam hasil program Women of Will Yayasan Hasanah, dia bukan untuk diri dia, daripada dia menerima, dia memberi pula kan. Macam-macam yang dah Puan Kak Nur kita kongsikan, dan juga kita nampak kat mana dia punya kepimpinan dia menggerakkan. Walaupun awalnya tadi kita ada berbincang, bukanlah dia dapat penuhnya sokongan, tapi dia tak berhenti. Ini orang kata walaupun benda tu nampak biasa-biasa, tapi itu antara orang kata luar kotak, creative thinking ni. Bila kita kata pemimpin ni, dia bukan setakat memimpin, kat mana dia punya decision making, keputusan dia buat tu, kat mana dia ada orang kata pemikiran yang kreatif, critical thinking berkaitan dengan komuniti yang dia tinggal. Ini ya orang kata antara sifat-sifat kepimpinan yang kita lihat. Ini yang bila kita buat report, kalau usaha sosial ni dia kena submit SROI, Social Return on Investment, di mana bila kita buat program pembangunan kapasiti ni, kat mana outcome yang kita boleh lihat dalam masa 1 tahun hingga 3 tahun. Dah 10 tahun tu baru kita boleh betul-betul nampak impak dia. Ni kita nak masuk ke sesi kedua. Kembali kepada Tuan Imran. Okey. Untuk pusingan kedua kita. Okey, terima kasih masih kekal ni.
So untuk Tuan Imran, bila kita menyebut istilah inklusif, secara umum ia bermaksud keterangkuman dan menyeluruh. Bagaimana JAKWA melihat hubung kait antara kemajuan orang asli dan bisnes, dan apakah inisiatif yang dilaksanakan oleh JAKWA dalam konteks ni? Okey, terima kasih Puan Merita untuk round kedua. Okey, di JAKWA ni kita telah memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan orang asli, especially dalam yang terbaru dalam rancangan Malaysia ke-11. Kita memang beri tumpuan terutamanya pada aspek keusahawanan. Kalau ikutkan pemberian geran kita ada berikan kepada usahawan kita. Kemudian dalam masa yang sama kita buat ada penubuhan koperasi juga. Kalau ikut listing yang di JAKWA ada dalam sekitar 95 koperasi. Namun demikian yang paling banyak pun dalam 65 gitu, yang aktif tu dia lebih kepada pertanian. Maknanya dia bentuk koperasi dia uruskan ladang-ladang, terutamanya penanaman sawit dan juga getah. Okey, dalam yang lain juga bantuan peralatan, fasiliti, bantuan pemasaran promosi pun kita buat. JAKWA bantu juga, dan kemudian di samping itu kalau kita bagi bantuan saja, kita tak sertakan dengan bimbingan melalui latihan, tak boleh juga. Jadi yang itu pun kita bagi. Cuma kalau untuk latihan ni kita biasa JAKWA akan bekerjasama dengan agensi-agensi lain, seperti contoh MARA, kalau kita boleh kongsi. Kemudian daripada pihak angkasa sendiri, koperasi angkasa tu, kita ada juga buat latihan. Dan juga kalau di peringkat Kementerian Luar Bandar, sebab JAKWA bernaung di bawah KPLB, jadi kita ada latihan daripada Institut Luar Bandar, iaitu Infra di Bangi, yang itu pun kita ada. Namun demikian, ada dari masa ke semasa ada latihan yang sentiasa ada daripada pihak swasta juga luar. Kita bekerjasamalah dengan JAKWA. Jadi kita akan sama-sama mencari peserta untuk setiap satu latihan-latihan yang diberikan. Okey, kalau dilihatkan di JAKWA sini, kita ada aktiviti Karnival Usahawan Orang Asli, KUOA kita sebut, yang terbaru untuk tahun ini. Itu pun setelah berehat 2 tahun dah, disebabkan pandemik ni. Kita buat di Ipoh. Yang itu adalah sebenarnya acara tahunan. Yang ini memang kita spesifik untuk usahawan orang asli. Bukan kata kita tidak combine ataupun kita bersama-sama dengan usahawan-usahawan yang lain, tidak. Tapi untuk yang acara yang ini, karnival ini, kita nak bawa usahawan-usahawan asli, kita kumpulkan dari serata negeri ini, kita letak di satu tempat supaya kita nak perkenalkan kepada orang luar, maknanya tahu ada. Dan daripada itu, pihak JAKWA sendiri juga kita aktiviti atau program yang lain di bawah agensi atau kementerian. Ada karnival, contoh karnival usahawan desa, kita akan turut kita cari usahawan-usahawan orang asli ini untuk turut sama dengan karnival-karnival yang ada. Maknanya setiap kali kita ada event, yang paling dekat pun aspirasi jelajah, aspirasi keluarga Malaysia pun kita sama-sama memberikan peserta di kalangan usahawan orang asli. Kalau dilihatkan dalam audiens ni pun ada juga seorang, saya boleh sebutlah nama, ni Kak Hanim. Ada Kak Hanim, cuba lambai sikit. Tu dia. Yang ini, kalau Kak Hanim ni antara orang yang aktif lah di kalangan usahawan orang asli. Disebabkan dia pun ada ni, kita boleh sebutlah nama dia. Tapi saya boleh ada sebut beberapa contoh lagi yang lain. Seperti contoh ada usahawan kita, Encik Helmi di Negeri Sembilan, di Rembau. Beliau sendiri buat ukiran. Yang ini untuk nak berperkongsian macam apa ni, yang mana sekiranya kita beri peluang kepada mereka-mereka ni, orang komuniti orang asli, dia boleh ke depan. Jadi Encik Helmi ni dia buat ukiran saja, maknanya berdasarkan kayu kan. Tetapi pengiktirafannya sampai dah keluar lah. Maksudnya dah ada yang dipamerkan sampai ke Milan dan juga di Germany, itu pun ada juga. Dan ketika di karnival usahawan orang asli yang baru-baru ni buat di Ipoh, beliau mendapat jualan tertinggi.
RM24,000 untuk 3 hari saja. Jualan dia saja maknanya dia okey pelbagai lah Dia boleh jual kerusi dan ada chopping board sebagainya yang berasaskan kayu pelbagai, dan yang itu orang cari. Jadi kalau nak kata beberapa lagi yang mungkin saya boleh sebut seorang lagi, Kak Nur Raziana, dia ni di Bukit Bangkong, Sepang, Madu Kelulut. Mungkin ramai orang usahawan kita pun ada juga. Cuma beliau ni sebab special dibuat di sekitar rumah dia. Dan jualan dia pun dah merata. Dia sendiri pun jadi di bawah Akademi Kelulut juga Malaysia. Jadi beliau panel. Jadi kalau apa-apa pun boleh. Kita bukan tidak memberi peluang kepada usahawan-usahawan lain di kalangan orang asli. Namun demikian kita lihat kalau ada program berbentuk karnival ataupun mana-mana yang mengumpulkan pelbagai usahawan ini, kalau kita bawa yang mungkin baru nak naik, kadang-kadang kita buat event yang berbentuk 3 hari, 4 hari, kadang-kadang separuh hari pertama dah habis barang. Jadi yang itu yang kita tidak mahulah. Maknanya kalau diberikan peluang, kita akan buat pendekatan baru. Kita panggil usahawan juga, tapi yang tengok yang mana yang dah establish ni, kita pairingkan dia. Kita buat, maknanya dia boleh bersekali. Mungkin dia boleh tengok macam mana dan dia boleh berkembang. Maknanya ada konsep mentoring pun ada di situlah. Okey, kalau di kalangan usahawan orang asli sendiri ada dalam rekod kita adalah 413 usahawan. Tapi sebenarnya lebih lagi. Cuma kita perlu data klinik sebab kadang-kadang rekod ni dah telah lama, ada yang bantuan, ada yang tidak aktif sebagainya, tapi yang kita lihat masih aktif dalam 413 orang. Jadi yang ini kita cuba bantu sebaik mungkin untuk memastikan yang usahawan orang asli ni boleh turut sama join dengan usahawan-usahawan lain. Memang kalau contoh yang Kak Anim ni yang hadir ni, memang dia antara yang paling aktif. Kalau bagi program apa mesti dia datang. Tengok ni dia seorang yang datang. Yang lain tu saya bukan kata dia orang tak nak datang. Bagi tepukan sikit. Mungkin bukan kata kita tak nak bagi dia datang, mungkin faktor cuaca apa sebagainya mungkin adalah kan. Mungkin sekarang ni pun orang kurang sihat. Jadi tapi kita perlu tengok kalau usahawan ni dia ada passion Kalau ada passion, kadang-kadang mungkin ada setengah tu dia mula dengan starting bisnes dia lain. Kemudian secara perlahan-lahan dia beransur dia tukar dia punya jenis bisnes dia. Kalau boleh lihat ada yang di pandemik sebelum ni, situasi pandemik, ada yang mula-mula pertanian tetapi terpaksa tukar kepada pengangkutan. Kan adalah pelbagainya. Jadi itu sebagai mungkin contohlah Maknanya apa yang Jakwa bantulah orang asli. Dalam masa sama kita nak memastikan yang orang asli, masyarakat orang asli ni sama-samalah dengan usahawan-usahawan yang lain, berbangsa lain, dengan sifat keluarga Malaysia ni, supaya kita sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu saja. Terima kasih Tuan Imran. Yang saya nampak, apa yang dengar, apa yang Tuan Imran dan Puan Anita kongsikan tadi, bagaimana mereka bukan sahaja memberi program pembangunan kapasiti, tapi mentoring itu yang penting, sebab kesinambungan daripada program tu kita tak boleh biarkan lepas tu datang 3 bulan macam mana income tapi tak tolong dengar apa cabaran dia, kita bagi mungkin mentoring. Dan memang betul setuju saya dengan Tuan Imran tadi tentang Kak Hanim. Kebetulan saya diberi rezekilah kesempatan untuk mentorkan Puan Hanim dengan kolaborasi dengan sebuah universiti swasta. Dan walaupun online masa tu awal pandemik, tapi Kak Hanim antara orang yang memang tak pernah miss. Sebenarnya yang lain pun adalah kadang-kadang lambat sekejap, tapi bila hari pertama tu, program minggu pertama, Kak Hanim dia dah kawasan rumah dia line teruk. Lepas tu sesi seterusnya dia buat dekat rumah adik dia sebab dia tak nak ada gangguan. Yang saya nampak committed. Sebenarnya program dengan orang asli ke, orang asal ke, orang moden ke, dia mindset tu yang penting kan. Bila kita ada orang kata leadership skill tu, kita tahu vision, kita dah nampak visi kita, so kita tak lari daripada apa yang kita nak hasilkan. Tu yang saya nampak mentoring works. Setakat buat program tak ada orang kata kesinambungan tak boleh kan. Seterusnya Puan Anita. Pembangunan komuniti merupakan ini yang tadi pertama tadi. Sesi kejap. Ni nah
kita bila terbuka dia ni kan. Okey. Pembangunan komuniti merupakan salah satu daripada 5 impact areas tadi yang dah sebut Puan Anita tadi. Apakah kaedah yang diguna pakai? Ini yang kata tools tu, assessment kan, oleh Yayasan Hasanah bagi menerapkan ciri-ciri keusahawanan untuk mewujudkan bisnes dalam satu-satu komuniti tersebut. Dan bagaimana Yayasan Hasanah melihat hubung kait konsep inclusivity dengan impact area pembangunan komuniti tu, yang 5 tadi tu. Ada dua soalan dalam satu soalan kan? Itulah, Okay, tak apa. Mungkin saya akan ceritakan lebih kepada cara kami buat pembangunan komuniti dan kenapa kami menggunakan term sebegitu pembangunan komuniti. Bila kami buat analisis dan ikut dasar-dasar yang lama, kami melihat yang nombor satu, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka yang miskin, terutamanya dia bukan satu saja, bukan dari segi pendapatan, dari cara sosial dia, dari perhubungan dia, kadang-kadang ada yang kritikal, yang mungkin kesihatan. So bila kami membuat sesuatu ni tidak boleh mengikut just menolong dari satu segi saja. So approach kami adalah mula-mula memang kami tahu yang paling mustahak adalah dari segi mensyorkan bahawa individu mendapat pendapatan dengan lebih. Dan betul apa seperti Puan Anja kata, tak boleh ikut training saja. Coaching dan mentoring secara pempanjangan pun perlu ya. Tapi seperti Puan juga telah berkata, kita pun kena mendengar apakah cabaran-cabarannya. So itu antara satu cara yang kami buat assessment. Sebab kalau kita pergi situ saja sekejap saja kepada komuniti itu, tanya soalan 2-3 jam, kita tak dapat cerita keseluruhannya apa masalah di komuniti itu ataupun secara individu. Sebab banyak yang kami dengar program yang pergi, dia expect bila dia jumpa seseorang tu, masa itulah dia nak ceritakan semua cabarannya. Tapi tak kenal pun siapa, awak ni siapa, tanya saya banyak soalan yang quite personal kan. So bila kami memasuki satu komuniti itu, memang kami berhasrat akan berada di komuniti itu dalam antara 3 ke 5 tahun. Supaya kami memahami. Macam saya kan dah lama kenal Kak Nur, tapi hari ini pun bila dah dapat bercerita lagi, saya lebih dapat memahami dengan lebih mendalami apa yang cabaran-cabaran dia yang menghadapi. Bila kami mendengar cabaran itu, kami fikir bagaimana kita boleh menolong individu ini ataupun komuniti itu untuk overcomekan cabaran ini. Itu satu. Dan bila menangani semua cabaran ini, kami tidak boleh bekerjasama dengan satu agensi saja. Dia sebab bukan semua yang ada expertise kan, macam Jakwa tengok, dia fokus kepada orang asli sebab itu memang dia punya skill set, itu memang dia punya experience, memang dia punya mandate lah. So bagaimana bila kita berada di community, kita tahu ada macam-macam masalah. Oleh itu kami kena bekerjasama dengan berbagai agensi-agensi. Tapi untuk Hasanah, modal kami adalah untuk memberi grant kepada NGO ataupun social enterprise untuk menolong community itu, dan kami adalah prosesnya. Dan misalnya di PPR Lembah Subang, sebab memang itu banyak cabaran dia secara komuniti, kami membawa ramai kami bagi grant kepada pelbagai NGO, bukan satu saja untuk bekerja di komuniti itu. Dan di sini saya nak kenali, actually memang saya jemput NGO kami yang bekerja di situ. Ada Women of Will, Tuan Prabu. Kami juga melihat kepada, untuk mereka bagi micro grant, di mana walaupun AIM ada programnya, memang kita tahu SME Corp, AIM, tapi ramai yang baru nak bermula ni tak boleh lepas grant-grant tersebut sebab dia kena ada kriteria yang agak payah. So kami bagi grant kepada Women of Will untuk bagi micro grant yang kecil saja, interest free, yang senang dibayar balik. Supaya access to, and then bila dia dah bersedia untuk ke tingkat yang lain, baru dia boleh pergi kepada mungkin agensi-agensi lain lah, dia lagi bersedia ya. Dan kami juga, tapi like I said, kadang-kadang mungkin ada community ada mungkin challenge yang lain. Kak Nur pun terima kasih berkongsi yang dia ada anxiety. So kami pun faham, especially because of pandemic, ramai yang melalui kesihatan mental ya, sebab stres, risau, mungkin ada kematian dalam keluarga dan ada keganasan di rumah, macam-macam. Oleh itu kami juga membawai NGO lain ataupun social enterprise, Thrive Well, Cindy ada di sini, di mana dia bekerjasama dengan community untuk bagikan training mengenai mental health.
Bukan untuk mental, tapi mensedari nombor satu, cabaran-cabaran ni adalah normal, ya, tak apa. Ia ada cabaran anxiety ke, tak boleh tidur ke, stres ke, tak apa. Itu memang part of life lah. Tapi macam mana nak handle kan? So dia akan bagi capacity building kepada individu ini untuk overcome semua stresses ni. Dan kami juga ada partner yang lain. Kadang-kadang mungkin satu NGO ni dia boleh buat tahap ini saja. Dia tak boleh menolong individu untuk membesarkan bisnes yang lain. So kita bawa partner lain. So the most important thing is kita bekerjasama. Maklumat yang terutama untuk Hasanah supaya semua orang bekerjasama. Dan another thing is when we talk about inclusiveness kan, kita pun tak nak menolong individu saja. Kita nak tengok bagaimana seseorang itu boleh menolong komuniti itu. Sebab pada akhirnya SME Corp ke, Jakwa ke, Hasanah ke tidak boleh menolong untuk seumur hidup orang itu. Kan it's never ending. Kita pun ada priority lain, kita kena pergi ke kampung lain, kena pergi bandar lain. Oleh itu kami nak membangunkan komuniti supaya dia ada independence dan kuat untuk menolong satu sama lain. Tapi sebelum itu kita kena tolonglah untuk dia. And therefore training kepimpinan ni very important. Macam Puan Anja kata kan, bukan hanya bisnes tapi confidence diri tu. So kepimpinan diri tu. Lepas tu kalau dia tak boleh pimpin diri dia sendiri, macam mana dia nak pimpin ahli keluarga dia? So kami nak kena bawa juga kan sama sekali, sebab kadang-kadang nanti kita dah successful, suami pula kata apa ni tiba-tiba isteri saya asyik keluar je nak buat bisnes kan. So kita nak kena bimbing suami kita. Anak-anak pula, anak-anak pun tengok ibu sibuk, asyik pergi persatuan ni lah, bekerja lah, tapi bila nak layan anak. So semua ni jati diri tu nak kena fahamkan dan nak inspirasi kepada keluarga sendiri dan kepada komuniti yang lain. Dan juga untuk menunjukkan jangan kita, saya tahu ramai kita berada di komuniti yang selalu bergaduh, selalu ada je isu ataupun mungkin politik apa. So macam mana kita nak membawakan komuniti itu bekerjasama? Sebab bila kita bekerjasama, lagi banyak kita boleh buat kan, daripada bisnes, daripada semua tu. So kami buat banyak latihan untuk kepimpinan dan langsung kami juga also encourage kita punya peserta untuk menjadi pemimpin. So secara informal dengan tak formal. So ada quite a few yang macam Kak Misha, one of our beneficiaries, dia ambil untuk leadership position. Wow. Supaya jangan kita menunggu bantuan saja. Jangan kita biar orang menuntut kepada kami apa keperluan kami. So kita nak juga ahli komuniti itu untuk memberitahu mereka yang lain, kata ini keperluan kami. Bukan according to what you think is what we need kan. So kita nak bagi suara kepada mereka yang kami memberi bantuan supaya tak semua hidup yang perlu bantuan. So a lot of capacity building. So itu cara kami buat inklusif sebab kami pun dalam projek-projek kami kita mungkin boleh menolong dalam 200 orang, 300. Sebab dana pun taklah banyak, memang banyak dana tapi banyak kan kerja-kerja yang kita kena buat dengan dana kami ni. Oleh itu kami nak tengok bagaimana apa-apa yang manfaat yang kami bagi kepada a small group of people boleh menolong yang ramai. Sebab macam PPR yang Kak Nur duduk tu 15,000 orang. Kami tak boleh menolong semua. Nak bawa 23 agensi it's never ending. So oleh itu kami nak membangun daripada akar umbi. Bagaimana daripada grassroots dapat menolong. So I don't know whether I answered your question, but just trying to say that untuk kami, untuk secara inklusif ialah untuk recognize bahawa ada banyak masalah. Kami cuba sedaya upaya. So dan Kak Noh is a perfect example kan, dia dah membangunkan diri, sekarang dia bantu. Dia juga membantu komuniti. Dia telah bukakan satu pusat komuniti di mana tempat tu disewakan kepada NGO lain yang kami yang memberi latihan kepada anak-anak belia. Dan tempat tu digunakan sebagai tempat anak-anak belia boleh pergi berlepak dengan secara selamat. Aktiviti. Lepas tu ada jugalah orang tua boleh tengok-tengokkan kan yang anak-anak belia ni. So kita cubalah, bukan senang nak buat sebab memang cabaran kami untuk membawa individu untuk bekerjasama ni bukan senang. Tapi that's why kita punya program 3 ke 5 tahun. Kita build up. Kalau 6 bulan 1 tahun takkan berhasil, long term sikit. Yeah. Itulah kita dah dengar daripada pemberi dana bagaimana Yayasan Hasanah sendiri mengakui. Puan Anita kata kalau sendiri je tak boleh, dia kena berkolaborasi. Mungkin ada puan-puan dekat sini melalui NGO yang ada expertise
satu pun cukup sebab big agenda dia kalau kita faham tentang pembangunan mampan kan, pembangunan lestari SDG yang United Nations 30 tahun ni, yang mana agenda pertama basmi kemiskinan, itulah sebenarnya bila ada orang kata inklusif tu, itu agenda pertama yang kita nak basmikan dulu, keluar daripada kepompong miskin tu sendiri. Dan memang orang kata kolaborasi penting, bukannya JAKWA mungkin dengan NGO-NGO puan ataupun orang kata kumpulan-kumpulan yang ada kemahiran tertentu boleh diperkenalkan, approach sahaja Yayasan Hasanah. Dia nak tengok, dia mesti outcome based. Macam mana kita nak lahirkan 1,000, 10,000 lagi Kak Noh dekat komuniti masing-masing. Itulah orang kata agenda yang orang kata outcome yang kita nak. Seterusnya, okey, Puan Kak Noh, sebagai seorang penerima manfaat daripada program keusahawan Women of Will di bawah Yayasan Hasanah ni, macam mana konsep inklusif ini sendiri membantu? Kita dah dengar tadi kan, bukan saja dia menerima, dia dah buka macam-macam, buat berbagai aktiviti, membangunkan komuniti, meningkatkan ekonomi, dari segi sentuh tentang culture pun tak tinggal, dia buat macam-macam yang Kak Noh. So apa yang one thing, satu perkara yang memang orang kata biggest aha moment dah sepanjang program pengalaman Kak Noh dengan program Women of Will ni? Okey, terima kasih Puan Pengerusi. Saya memang apabila saya join Women of Will, Yayasan Hasanah dan juga beberapa NGO lain juga yang saya bekerjasama, bila saya join aktiviti-aktiviti dan program-program yang mereka bagi ni, yang memberikan saya peluang untuk berjumpa dengan rakan-rakan baru, bertukar-tukar idea, bertukar-tukar fikiran kan. Mungkin saya rasa saya duduk kat situ dah lama tapi ada ramai lagi yang saya tak kenal. Jadi bila kita ada buat program, kita ada buat hari komuniti, di samping saya boleh berniaga, mencari pendapatan, di situ juga saya boleh berkenalan dengan ahli-ahli komuniti di tempat saya dan juga orang-orang lain yang datang. Jadi ia secara tak langsung buka peluang pada saya untuk meluaskan perniagaan saya dan juga mendapat idea dan macam satu inovasi ataupun satu idea barulah untuk saya implement dalam komuniti saya. Mungkin dari kupasan tu, sebab kita nak buka sesi ada 10 minit. Saya nampak dia sebut jaringan, tu yang penting, networking. Pernah tak dengar orang kata your net worth is your network is your net worth. Maksudnya siapa kumpulan kita, itulah kita punya pendapatan kita. Kalau kita berkumpul dengan orang yang berpendapatan 5 angka, insya-Allah kita pun akan dapat 5 angka, sebab pemikiran tu tak sama. Daripada pemikiran menerima, kita nak jadi pemikiran yang memberi. So tengok siapa dalam jaringan kita. Itu yang saya rasa biggest learning lah Kak Noh dalam program Women of Will, iaitu besarkan dia punya jaringan tu, berkenalan dan dapat idea tu yang macam-macam hasil kan. Jadi kata saya buka kepada kita ada 10 minit ni, pada yang betul-betul ada burning question, terbakar-bakar nak tahu juga, mungkin daripada Kak Noh ke, daripada Puan Anita ataupun Tuan Imran sendiri. Apa satu soalan yang rasanya masih ada kurang, tak cukup resepi tu dalam perkongsian kita hari ini? Boleh saya buka pada kita tamu-tamu hari ini? Okey, Puan, nama Puan apa, daripada mana? Saya dapat info ni daripada daripada Facebook. And then Puan Anja juga one of my friend. I follow you dekat Facebook dan alhamdulillah hari ini saya dapat jumpa. Okay, banyak perkongsian lah sebagai usahawan dan saya sangat berbangga berada di kumpulan komuniti ini. Okay, soalan saya kepada Puan Anita berkenaan dengan yayasan. Pengalaman saya, sebab saya berada di Putrajaya, saya dah buat program membantu bagi bantuan kepada kita kata B40. Bila saya dapat task nak bagi bantuan, saya baru dapat rupanya susah nak dapat orang yang susah dekat Putrajaya.
Sebab bagi fikiran kita kat Putrajaya tu semua orang bekerja kerajaan. Sebenarnya kalau saya nampak dia sama juga macam komuniti Puan Nur Raisha, di mana kes yang saya dapat tu alhamdulillah sebab one of the partners, isteri bekerja dengan kerajaan, dapatlah income daripada kerajaan. But yang masalah dia sebenarnya cost living kat sana sangat tinggi. Dia datang kat saya, Sarah, boleh tak you bagi pendapat, sebab suami dah ada yang VSS, tak ada kerja. Dia datang kat saya, Sarah, ada tak apa jalan yang I boleh bagi pendapatan atau bantu suami saya? Dorang buntu. Okay, sebab Putrajaya kita tahu dah tak boleh menanam, nak buat apa semua kan. Kebanyakan sana yang bekerja memang dia ada extra, second job lah, maybe dropship ke apa ke. Bukan seorang, ada beberapa community yang like susah sebenarnya. Kadang-kadang makan pun berdikit-dikit. Itulah yang saya kalau kata yayasan itself ada, saya tak tahu macam mana nak start. Mungkin Puan Anita boleh ialah terangkan macam mana, sebab saya daripada Dewan Perniagaan Melayu Putrajaya dan saya pun ada perniagaan juga. Saya meniaga seafood. Saya import ikan dan kita supply pada open market, restoran, hotel dan juga kerajaan lah. So itu saja soalan saya. Terima kasih Puan. So terima kasih Puan untuk soalan itu memang tiap-tiap panel yang saya masuk soalan itu akan ditanyalah. So seperti saya telah ceritakan, so cara kita memberi bantuan bukan direct ya, sebab kami memberi dana. Tapi kita ada juga quite strict requirements sebab kami juga tahu banyak yayasan lain pun ada bagi dana. Tapi untuk Yayasan Hasanah, cara kami bekerjasama adalah dengan pertubuhan yang telah diregister dengan ROS ataupun dengan social enterprise. Itu pun boleh. Tapi secara minimal kena, nombor satu kena dah register untuk 2 tahun. Lepas tu kena tunjukkan, yang ni juga agak payah, kena ada audited account. Audited account untuk 2 tahun. Kenapa kita tanya untuk audited account? Sebab nak pegang dana yang agak banyak kan, so kita nak ensure yang semua account semua bersih lah, sebab kadang-kadang sekarang ni persatuan ni macam-macam juga, so kita nak audited account. Lepas tu kena apply untuk program. So program yang kami bagi pun bukan untuk semua, sebab kami pun tak boleh buat semua. Kita ada satu yang untuk bantuan jangka pendek. So masa COVID ni memang kami dalam tahun 2 lepas memang kita bagi banyak bantuan makanan. Sebab ramai yang ada keperluan. Tapi sekarang ni sebab COVID pun dah kurang, so bantuan kemanusiaan yang kami bagi secara short term ni hanya untuk bencana. So kalau ada bencana macam di Selangor tahun lepas ataupun di Kelantan, Terengganu, di mana-mana ataupun di Baling kan, yang paling dekat ni kita ada bagi untuk bantuan yang pendek. Yang tu senanglah, boleh hantar borang kepada kami ataupun permintaan kami bila-bila masa. Tapi kami tidak buat bantuan-bantuan untuk B40 jangka pendek sebab tak ada kapasiti dan dana pun tak cukup. Yang lagi satu untuk grant yang lebih panjang, kami ada, in fact akan tutup pada Ogos 19. Ini untuk program yang berpanjangan, tapi kena nombor satu, persatuan ataupun pertubuhan yang submit kepada kami kena dah ada experience buat. So kalau persatuan tu tak pernah buat program macam ni, memang kita tak boleh support sebab kita nak tengok seperti Puan Anja kata, outcome yang positif ya. Walaupun kami faham memang ada keperluan, itu nombor satu. So kena ada experience, pernah buat, dan kena isikan borang itulah dan ikut kriteria. Dan kami juga macam Puan kata, kalau ada yang membina, yang ada keperluan di Putrajaya, dia kena tengok kepada bantuan capacity building. Macam mana dia boleh menjanakan pendapatan secara berpanjangan. Sebab kita tak buat program one off. Walaupun kami faham ada keperluan yang short term, itu kena minta daripada yayasan yang lain lah. So kalau nak tanya dengan lebih selanjutnya, actually our partners are here. Di belakang Puan tu ada Prabu daripada Women of Will. Kita juga ada wakil daripada People Systems. Ini semua yang membuat program dengan B40 untuk membangunkan mereka lah. So in fact so kita memang tak buat direct ya. So either you can, so what we do sometimes Puan is that kalau Puan tak ada capacity, then you can collaborate dengan NGO kami yang memang memberi bantuan. Macam People Systems ni dia buat di seluruh Malaysia, tak tertumpu kepada komuniti-komuniti tertentulah setempat. So either Puan kalau nak buat program, Puan kena ada program yang pernah buat ulang-ulang dan boleh submit. Kalau tengok kalau nak Google kan, Geran Khas Hasanah. Tapi kami tak bagi kepada individu lah, we give to an organisation.
Tetapi kalau Puan rasa mungkin Puan nak memberitahu kepada partner-partner kami yang lain, mungkin Puan boleh bagi nama kepada mereka dan ia it's selaras dengan program mereka, mereka boleh dan menyokong. Sebab kami tak buat secara direct. Saya harap itu jawapan dapat jawab soalannya. Ya. Menjawab Puan Sarah? Okey, dia bagi thumbs up lagi. Jadi sebab masa pun dah terhad, saya rasa saya kupaskanlah orang kata apa yang disebut antara intipati yang orang kata disebut oleh Tuan Imran tentang orang kata kolaborasi susah pula nak sebut, dan Puan Anita tentang orang kata macam mana kan nak ada kepimpinan tu, kita empathy, bila jadi pemimpin tu kena ada empathy lebih sikit, kena buat need analysis, faham tentang komuniti semua berbeza. Dan Kak Noh share pasal networking, bagaimana networking berjaya mengeluarkan dia daripada menerima saja kepada macam-macam aktiviti dia buat kan. Jadi mana maksudnya tiga-tiga ni orang kata selaras dengan pembangunan matlamat pembangunan mampan ataupun sustainable development goal. Inilah dia bila kita faham apa orang kata matlamat mampan ni, matlamat pembangunan mampan dalam orang kata mengatasi masalah sosial melalui bisnes. Dah faham kan apa tu inklusif, menyeluruh, tak ada yang tertinggal. Macam apa prinsipal SDG tu sendiri, no one can be left behind. Semua inklusif lah tu. Jadi mungkin lepas ni dah faham sikit lah apa SDG ni kan, duk nampak logo dia colourful je kan. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua panel kita, perkongsian yang sangat orang kata padat, dan walaupun tempoh terhad tapi saya rasa ada membawa pulang kata antara apa mungkin hasil daripada perkongsian ni. Ada yang dah apply lepas ni, Geran Yayasan Hasanah ada 2 minggu lagi ni. Okey, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis.